Tak payah jadi ahli Dewan Rakyat lah. Bagi kita orang ni jadi ahli Dewan Rakyat lagi bagus. Saya pun tak tahulah pergi ke mana, Gil. Kerja you jadi ahli parlimen. Duduk dalam dewan tu diam-diam. Study sikit, baca sikit, semak sikit. Dia kalau clear cut DEP gagal. Sampai bila kita nak jadi orang tengah? Jangan duduk jual nasi lemak bila orang sebelah pun jual nasi lemak. Tidak ada hukum melainkan hukum Allah. Saya rasa kita jauh sangat daripada sifat matang politik. Bodoh, cepat menghukum. Korang semua tak pandai macam aku. Karaoke tu naik tinggi lagi pun tak apa. Kepada orang yang rasa dia pandai, ini no brainer. Kita harap lepas ni orang faham pelan-pelan, insyaAllah. Relax bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kembali lagi kita dalam podcast Relax Bro, episod yang ke-25, insyaAllah. Bersama-sama dengan saya Dr. Fatul Bari. Dan saya Wan Agil Wan Hassan. Dan terus jangan lupa untuk terus follow, like dan juga share di semua platform social media kami, di Facebook, YouTube, Instagram, Spotify dan juga TikTok, untuk memastikan kelestarian perjuangan podcast Relax Bro dalam insya-Allah bertujuan ataupun berobjektifkan menyampaikan input-input dan info-info kepada para pendengar sekalian, dan seterusnya untuk memastikan keadaan kestabilan jiwa kita Kekal relax. kekal relax dan kekal tenang, insya-Allah, mudah-mudahan. Okey. Hari ni nak beralih kanan tu macam payah sikit. Tak tahu dia ada plan. So kita mana macam ni lah. Dia boleh berani mari pakai walaupun kalah. Sebenarnya objektif pakai topi Manchester United ni sebab kita nak cakap dengan Fatul Bari yang menyokong Liverpool ni. Penasihat Liverpool. Penasihat rasmi Liverpool Malaysia. Pelih. Pelih. Yang mana walaupun kalah, saya tetap sehati sejiwa dengan Manchester United. Dia tanya tadi, pakai topi Manchester United di kala Manchester kalah dengan Manchester City. Kita kata tak, kita berada in arm. Walaupun kalah, kita nak hantar Man City tu pergi kacau point Liverpool supaya dia tak payah jadi champion of the league. Kami sebenarnya sejuk syukur dah bila 1-0 awal-awal tu. Kan, nak MU gol. Itu saja. Tiba-tiba 3-1. Dia memang plan tu. Kita nak bagi Liverpool macam seronok kan. Tapi akhirnya hanya gap satu mata. Kita akan pergi pentu. Dan kita ada game, tak rasa 17 bulan 17 Mac kita ada game Manchester Liverpool. Yang itu kita ambil terus. Dengan syarat Man City menang lah semua game tu. Tak apa lagu itu permusuhan yang kekal lestari. Itu memang kekal. Yang tu kita kadang-kadang tak boleh relax. Yang tu kadang-kadang dia tak boleh relax. Memang kena balunnya. Okey. Walau bagaimanapun. Okey, podcast kita kali ni kita ada beberapa topik yang agak panas. Cuma yang paling panas baru saya rasa tak sampai 10 minit lepas. Riuh rendah dalam sidang parlimen Dewan Rakyat, yang mana Dewan Rakyat sesi Dewan terpaksa dihentikan. Sesi membahaskan itu titah yang Pertuan Agong terpaksa dihentikan seketika. Kenapa? Kerana tak cukup quorum. Hanya ada 15 orang saja ahli parlimen daripada 222 orang. Saya pun tak tahulah pergi ke mana, Gil. Okey. Dia macam ni, simple je. Kita tahu bahawasanya dalam parlimen tu dia ada apa? Dia ada kafe. Saya tak pasti sama ada duduk lepak kat situ ke, ataupun ialah dalam parlimen tu makan tu tidaklah power sangat. Tak adalah sedap mana pun. Okey lah, boleh makan lah. Boleh makan. Saya tak kata tak langsung. Boleh makan. Tapi kalau nak kena kadi kepala ikan, kau kat Tugu Negara tu. Kan, lepas tu ke mana kafe? Ada Lakeside, ada apa lagi? Ada Publica, ada Canai, ada Big Boss. Ada macam-macam ni kedai-kedai duk ada, keliling-keliling duk ada. Okey. Saya tak pastilah kalau dia orang duduk kat kedai tu ke, duduk kat dalam ke, tak pastilah. Tapi kenapa sampai up to this level? Daripada 222 orang, hanya 15 orang je dalam parlimen. Dia kan, sebenarnya bila start sidang Dewan Rakyat ni, dia ada dua benda yang saya selalu akan perasan akan sentiasa berlaku. Satu, quorum tak cukup ni biasa lah. Quorum tak cukup ataupun orang Dewan tu tak penuh. Dewan tu hanya penuh masa ucapan titah Yang di-Pertuan Agong.
Okey. Ataupun mungkin hari pertama bila PMX ada dia sesi soal jawab sama dengan Perdana Menteri yang dibuat untuk pertama kalinya oleh Perdana Menteri ke-10 ni. Yang keduanya, perangai ahli parlimen bila berdebat. Merajuk nak keluar. Kualitinya macam circus. Saya cakap direct. Kualiti macam circus. Kualiti perbahasan yang kadang-kadang kita pun pernah cakap yang memang tak ada kualiti langsung. Lepas tu tak pasal-pasal, pembangkang boleh berjalan keluar semua. Ini pakat-pakat macam orang kata demo lah. Demo. Keluar. Sebab apa? Pertama sekali, kita kena ingat. Nak jadi ahli parlimen, you bertanding. Menang. Ya. Bukannya you dilantik, you bertanding, menang. Bermaksudnya, pengundi membuat pilihan untuk memilih you jadi ahli parlimen. Yang mana kerja you selain daripada bawa isu-isu rakyat ialah hadir ke sidang Dewan Rakyat. Itu je setahun berapa kali je. Setahun berapa? 3-4 kali je. 3-4 kali sidang je. Dan kalau boleh, saya ingat, kalau boleh lah, tak tahulah boleh tak boleh buat ni. Kalau tak nak jadi ahli Dewan Rakyat, kan, kalau datang KL ni, yang KL ni tak tahulah, cukup datang tak tahulah. Yang negeri-negeri lain yang datang KL ni, nak pergi sana, nak pergi sini, nak jumpa orang sana, nak jumpa orang sini, nak buat deal itu, nak buat deal ini. Saya tak tahu lah. Tapi kalau ikutkan pengalaman saya, tengok sidang Dewan Rakyat, bukan dalam Dewan Rakyat, di dalam bangunan parlimen tu, dekat kafenya, dekat tugunya, dekat lagi mana meriah daripada dalam sidang. Macam-macam lah. Meeting orang ni, meeting orang tu. Hari lain tak boleh meeting ke? Itu satu. Nombor 2, tak ada malam ke? Memang kena duduk petang, pagi, tengah hari yang masa ada tanggungjawab menjadi ahli Dewan Rakyat ni. Kena nak berjumpa orang. Menteri tak apalah, kita faham. Menteri ni kadang-kadang kena pergi program, kena datang mesyuarat. Okey, faham. Tapi ahli parlimen yang lain ni, kerja you jadi ahli parlimen. Duduk dalam dewan tu diam-diam. Faham perbahasan. Lepas tu, bahaslah isu-isu rakyat. Jangan duk sibuk. Datang Dewan Rakyat, kejap lagi Kang, aku nak jumpa ni. Kejap lagi Kang, ada orang dah nak jumpa aku. Kejap lagi Kang, aku nak jumpa orang ni pula. Tak payah jadi ahli Dewan Rakyat lah. Bagi kita orang ni jadi ahli Dewan Rakyat lagi bagus. Menggeletar kaki nak masuk. Geram je. Tak, kadang-kadang dia jadi disappointing tau, Dok. You tengok ahli Dewan Rakyat ni, okey, satu. Ahli parlimen ni kan. Bila berbahas, you tengok kadang macam, kau ni, kau study tak study ni? Kejap Cuk, nak tanya. Adakah kerana sebab-sebab yang macam ni, senang nak ponting, ada orang cadangkan supaya sidang parlimen tidak di live kan? Tak boleh. Mungkin pasal tu. Kalau tak saya tak setuju. Saya bagi tahu betul-betul sidang Dewan Rakyat kena kekal live. Dia bukan setakat kena kekal live. Satu, kedatangan kena ambil. Satu, kedatangan kena ambil. Ya. Maksudnya kalau you datang sidang, dan kedatangan tu saya cadangkan kalau boleh dipublishkan. Publish. Setiap hari tunjuk siapa yang hadir, senaraikan nama. Itu tak apa. Masa dia nak bertanding nanti, kalau dia merupakan ahli parlimen sedia ada, yang tak datang. Yang tak cukup kuota datang, sepatutnya datang. Tak boleh bertanding. Tak boleh bertanding. Tak boleh bertanding. Bagus ada cabaran. Katalah kita ambil lah dalam tempoh 365 hari tu, ada 100 hari kena duduk dalam Dewan Rakyat, ikutlah berapa sidang kan. Ini selain menteri dengan timbalan menteri lah. Tak cukup 20, tak cukup 50% ke 75% ke syarat untuk menjadi ahli parlimen. Untuk seterusnya tak boleh. Tak layak. You memang tak layak jadi ahli parlimen. Senang. Itu satu. Kedua, kalau tak nak, boleh. Kita buat macam ni. Dewan Rakyat duduk wajib. Nak keluar kena minta kebenaran. Kalau Dewan Speaker tak bagi, tak boleh keluar. Sebab tu yang kita galatnya, yang dia orang kadang-kadang, tak semua, minta maaf, tak semua, yang mana ada kadang-kadang tu, dia nak participate kat mana? Dia bukan nak participate bincang benda-benda yang melibatkan soal dasar, polisi, kebaikan untuk rakyat. Tak. Dia nak participate kat bergaduh tu. Dia nak itu kerja dia. Saya mencelah. Peraturan mesyuarat macam dah. Peraturan mesyuarat tu ialah kita tahu tu strategi. Di buku. Itu peraturan mesyuarat. Itu biasa. Okey. Tapi nak cerita bagi dia nak mencelah tu, nak bergaduh. Kalau sebab tu kita bahas benda berapa kali dah. Cuma dah sekarang dah kebetulan benda ni baru berlaku. So kita nak ulanglah sekali lagi, nak cakap kata biarlah tunjukkan dan tampilkan perbahasan yang berkualiti. Study sikit, baca sikit, semak sikit. Dia kalau nak usik, nak sakat, nak sindir ni, okey, tak apalah. Itu biasalah. Tapi kalau datang hak nak bergaduh. Dia kena bergaduh. Datang hak nak bergaduh. Lepas tu nak ajak keluar semua. Lepas tu tadi saya ada baca satu portal dia kata, ada netizen kata, patutlah ringgit kita lemah
perbahasan kita jauh sangat teruk kalau nak dibandingkan dengan perbahasan di negara-negara lain. Maksudnya, that is the quality of our MPs. Ada rakyat di Twitter, di X ni, yang sampai cakap the level tu tak at par pun. Jangan cakap yang Singapura. Kadang-kadang Indonesia pun tak at par. Ya. Maksud, okay, kita macam ni lah. At the end of the day, tugas ahli parlimen adalah untuk berbahas isu rakyat dan berbahas tentang dasar-dasar yang nak dibuat oleh kerajaan. Nombor satu. Yang di peringkat kerajaan, ahli parlimen kerajaan yang mana dalam kerajaan, okay, dia akan mengubal dasar. Kebanyakannya akan mengubal dasar yang dibawa oleh kerajaan. Backbenchers akan support. Yang pembangkang ni, tugas dia bukan keluar dewan beramai-ramai. Itu bukan tugas ahli parlimen pembangkang. Tugas ahli parlimen pembangkang adalah untuk be critical and question, critics, bahas cadangan-cadangan dasar yang dibawa oleh blok kerajaan. Ya. Dan kalau boleh lah, tak tahulah sampai ke tak level ni, tak tahu lambangan itu sampai ke tak level ni, walaupun dah menaji kerajaan. Cubalah datang dengan cadangan alternatif untuk dasar-dasar tertentu. Janganlah duk kritik ke. You kritik yang sedap. Tapi baru kalau you orang nampak. You nak jadi kerajaan. Pembangkang ni always been seen as a government in waiting. Sebab apa? Semua orang dah pernah jadi kerajaan kan? Sebab tu orang akan nampak kalau kita bagi nama kabinet bayangan pun, orang nampaklah kemunasabahannya. Kemunasabahan tu ada. Adalah fungsi. Bukan setakat jadi fungsi. Menteri Bayangan Pendidikan, Menteri Bayangan. Dia bukan sekadar nama kan? Tiga bayang-bayang je lah. Dok, saya nak tanya Dok lah. Kita tengok ahli-ahli parlimen kita ramai yang muda-muda. Ada ramai yang muda-muda. Kalau di peringkat Barisan Nasional pun ada ramai yang muda. Di peringkat Pakatan Harapan pun ramai yang muda. Di peringkat pembangkang pun ramai yang muda. Tapi yang banyak buat perangai ni, orang tua ni. Yang dah 3-4 penggal jadi ahli parlimen ni. Don't you think kan, we should advocate for more younger politician yang jadi ahli parlimen macam Dr. Fathul Bari. Dr. Fathul Bari tau. Contoh. Macam Wan Nagil lah. Wan Nagil tak lepas. Seputih Teresa Kok tu DAP kawan kita buat masa ni. Tak. Pada saya simple je. Sama ada yang tua ataupun yang muda ni bukanlah usia tu jadi satu asas semata-mata. Tentunya dia kena lihat pada pengalaman dia, pada ilmu dia, pengetahuan dia. Kalau dia bagus, okey lah. Tapi masalahnya, kalau yang tua bersikap seperti kebudak-budakan, tak ramai yang bagus. Cukup-cukup lah. Saya pun tak faham dah macam mana apa yang harapan saya. Sebab di peringkat kerajaan tak boleh putuskan siapa layak jadi calon. Yang boleh putuskan adalah parti masing-masing. Betul. Parti yang nak bila nak pilih calon ini, bukan pilih kerana satu penghargaan kepada dia, satu ni kita dah letak dah contoh macam UMNO kita letak wali lah. Winnable, likeable, winnable, acceptable, likeable. Okay, kita panggil wali itu kan. So yang boleh menang, yang boleh diterima orang, disukai orang. So karakter-karakter ni yang kena ada. Okay, dan tentunya yang tak boleh tak dapat tidak. Orang suka ke orang suka, orang terima dan boleh menang. Tentunya orang yang nak kena ada juga bahan ataupun ilmu yang mana dia boleh translate balik ketika mana dia berbahas dalam parlimen. Kadang-kadang cabaran hebat juga kita hadapi ni yang kadang-kadang orang suka kat dia. Tapi nak berbahas di parlimen tu tak boleh langsung. So jadi rakyat pun kena bijak memilih. Parti pun kena bijak memilih calon-calon yang sesuai. Rakyat pun kena bijak memilih wakil rakyat dia. Jadi kalau boleh saya kata, nak salahkan ahli parlimen pun tak boleh juga sebab yang memilih ni rakyat. Maksudnya rakyat salah. Tak, itu tanggungjawab. Sebab tu dalam Al-Quran Allah kata apa? Wa in tuti' aktsara man fil ard liyudilluka an sabili rabbik. Kalau kamu kira ramai semua nak berhujah dengan jumlah majoriti, tentunya ia akan menyesatkan kamu dari jalan Tuhanmu. Okay? So rakyat pun sekarang ni contohnya, apa yang berlaku hari ni kerana pilihan siapa? Pilihan kita. Pilihan ramai orang ramai. Apa yang berlaku sebelum jatuh kerajaan BN 2018? Sebab kita juga. Kita yang memilih. Cuma tidaklah kita nak bercakap di sini hampa yang salah, hampa yang bodoh. Tak. Kita pun ada salah. Kita pun ada salah. Sebab kita pun ada salah. So sebab tu both side perlu kritikal dalam soal nak memilih. Jadi parti dia kena tengok rakyat nak yang macam mana. Betul. Rakyat pun nak kena berikan penekanan supaya parti berhati-hati dalam nak membuat pemilihan calon. 30-40 tahun dulu,
Parti tak kira siapa, dia letak je calon nak letak. Betul. Sebab apa? Tu orang kata Tu orang kata songkok tak pun songkok boleh pun boleh menang. Sebab tu, tapi sekarang bukan lagi seperti tu. Rakyat telah. Tapi dia bila Dok dah sebut, kita dah daripada Dewan Rakyat kita ke pasal parti lah. Saya sikit je nak kacau lah kan. Tapi betul lah apa Dok cakap tu. Kita kalau nak pilih calon-calon ahli parlimen ni mestilah macam presiden kita buat lah. Dulu pakai wali kan. Winnable apa? Acceptable, likeable lah. Fine. Tapi kan saya rasa lah mungkin dah sampai masa kita membuat sistem baru untuk memilih calon. Contohnya exam. Kita bukan buat exam. Kita buat macam sakit jantung habis dia. Kalau buat exam pening. Dia macam ni. Dia macam you buat internal election lah. Tapi nak cerita satu. Yang ni cerita lah awak. Okay, yang ni masa tu saya kecil saya bukan lagi kecil, baru dalam form 4, form 3 tu. Masa tu Datuk Seri Syedang Kasim jadi Menteri Besar Polis. Okay, semua esko kerajaan negeri kena ambil PMR bahasa Arab. Oh yo. Betul. Dia wajib kan? Yes. Semua sampai sakit jantung, masuk hospital semua kan ni. Bukanlah semua hospital, ada orang tertentu sampai sakit jantung, naik darah tinggi semua macam apa? Sebab kena belajar bahasa Arab. Lepas tu dia buat kelas English. Eksko kerajaan ni tahun tu lah, tahun 95, 96. Tapi bagus ya. Ada, itu bagus lah, itu contoh lah. Not up to that level lah kita nak semua. Tapi tak, saya rasa kita buat internal. Mungkin boleh fikir cara macam buat internal election lah. Maksudnya dia ada primary election lah. Maksudnya kita dalam UMNO pun kita ada buat internal election. Sebab kalau tidak, yang tanding dia ada 6 calon kan. Ketua bahagian, naik ketua bahagian, ketua bahagian, timbalan ketua bahagian, naik ketua bahagian. Ketua wanita, ketua muda. Ketua bahagian tu tengok Chai apa? Ya. Sebab tu saya kata. Sebab bila pemilihan ni berlaku, dia pilih jawatan. Tapi kalau nak pilih calon, I think kena buat satu lagi election. Internal election. Dan ada sebahagian tertentu sikit je. Tahu buat macam mana? Dia golong kertas. Okay, macam tu. Pilih. Voting di kalangan JK. Dia tulis nama dekat depan. 1, 2, 3. Okey, sekarang ni ambil kertas, tulis nombor berapa. Lepas tu tulis lah. Lepas tu tanda lah. Macam buat, tapi internal lah. Internal JK lah. Saya boleh. Maksudnya konsep untuk buat internal election ni perlulah. Maksudnya we get the right candidate, satu. Lepas tu nombor 2, ada orang cakap tak boleh, nanti kan pihak lawan akan attack kita punya candidate. Saya kata macam ni je. Kalau kita dah pilih kandidat tu awal-awal, tak ada istilah kita bunuh kandidat kalau kandidat tu pandai jaga diri. Kalau kandidat tu tak ada masalah. Saya setuju. Kan? Dan kita nak kandidat yang macam ni. Janganlah kita cerita kandidat, jangan tunjuk kandidat siapa, lepas tu dia dah lambat. Sebab sangat. At the end of the day, kita nak kandidat ni, kita nak build up kandidat ni sekarang. Untuk 5 tahun yang akan datang. Dia kena pandai. Dia kena pandai. Kalau dia tak pandai, dia tukar. Kalau dia tak pandai, tukar. So sama je. Saya cadangkan, saya bukan cadangkan dah. Saya Dr. Fatul Bari ni ketua bahagian. Saya ni bukan ketua bahagian. Mungkin kita boleh cadangkan benda macam tu lah. I mean, there are so many things that we can do. But at the end of the day, UMNO dan Barisan Nasional bagi saya lah kena duduk dalam kedudukan yang melahirkan ahli-ahli parlimen yang bertamadun. Bertamadun. Bukan jenis yang buat kacau dalam parlimen, boleh berbahas, boleh bawa isu, boleh bincang pasal polisi, boleh sekali lagi yang paling best boleh bawa polisi-polisi alternatif. Maksudnya kalau dia rasa kerajaannya polisi tu tak bagus, dia boleh bagi dia datang dengan idea yang bagus. So kita ada pengalaman 60 lebih tahun memerintah. Kita ada pengalaman menjadi sebahagian daripada kerajaan. Walaupun kita kalah, bermaksud our skill set untuk buat polisi is non-questionable lah. Tak boleh nak dipertikai. Tapi of course ada banyak penambah-penambah yang nak buat lah. But at least kita dah biasa buat. So benda-benda macam ni bagi saya tak pelik lah. Untuk UMNO spearhead a good quality of ahli parlimen. Jadi saya harap dengan baki-baki yang ada untuk sidang parlimen ni, kalau boleh ahli-ahli parlimen kita ni biarlah perangai elok sikit satu. Duduklah dalam dewan tu, itu kita bayar gaji you. Kami ni pembayar cukai, pengundi yang memilih, membayar gaji you tiap-tiap bulan dengan pencen lagi, dengan banyak lagi allowance dan benefit, bukan nak suruh you datang duduk 5 minit betul keluar lepak kat canai.
Canai ke Big Boss Big Boss ke, kari kepala ikan tugu ke, kari kepala ikan tugu, bangsa ke. ada goreng pisang, ada cekodok, semua ada. Jangan. Kuput ekor pun ada. Even bukan duduk di kafe parlimen pun. Tolonglah duduk di dalam Dewan Rakyat. Jangan tidur. Jangan bawa benda pelik-pelik. Jangan bawa bekal makanan Dewan Rakyat. Ini banyak perangai pelik-pelik dah Dewan Rakyat ni. Jadi kita Seokok. kita tak tahu siapa. Okey, kita berhenti seketika. Lepas tu kita akan sambung dengan topik yang seterusnya. Okey, masuk balik parlimen cepat. Relax bro.